Huruf jar. Huruf jar. Baik, huruf jar ni apa dia? Ya, kita dah belajar dah. Dia adalah ada 4 yang dia ajar sini. Fi, ala, min, ila. Okey. Boleh tengok dekat muka surat 26 tu lah. Dekat situ dia adalah. Okey. Ada tentang 26 tu. Fi, ala, min, ila, min hurufil jarri. Daripada jenis-jenis huruf jar. Jadi kita nak tahu tadi huruf jar tu apa dia? Ingat tajurul isma alladhi ba'daha bil kasrati. Iaitu ya, dia membaris menjarkan menjarkan isim selepas dia menjarkan isim selepas dia bil kasrah. Okey, jadi dia nak kasrah. So satu perkara, lepas huruf jar ni mesti isim. Yang kedua, isim tu mesti berbaris bawah. Okey. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita akan pelajari dalam ini tentang yang kedua adalah pertanyaan. Okey. Aina. Aina, di mana? Di mana? So, aina ni dipanggil apa dia? Ya. Persoalan. Pertanyaan. Soalun anil makan. Kan? Soalu anil makan, iaitu pertanyaan tentang tempat. Tentang tempat. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga kita akan pelajari ialah domir. Domir dia panggil domirul ghaib. Domirul ghaib. Domir munfasil al-ghaib. Iaitu domir yang berdiri sendiri untuk dia. Jenis dia. Ghaib ni untuk dia lah kita panggil. So, dekat sini dia akan bagi kita iaitu dia disebut kat sini adalah tentang huwa dan hiya. Huwa, domir ini ganti nama dirilah domir. Ini pelajaran yang ketiga yang kita akan pelajari dalam buku ni, dalam subjek ni, dalam Darsul Rabi' ni, pelajaran keempat ni. Domir, dia untuk lelaki dan dia untuk perempuan. Okey? Okey. Dia untuk lelaki kita kata huwa. Bukan untuk orang yang, untuk manusia saja kita guna dia. Untuk bahasa Arab ni, dia ni merangkumi benda-benda yang berakal atau tak berakal. Okey. Sebelum ni kita dah bincang dah. Kita dah tahu dah serba sedikit. Oh, ada yang macam kita belajar isim kan. Kita belajar hazar kan. Kita panggil isim isyarah. Lil aqil wa ghairil aqil. Kan? Untuk yang berakal dan tidak berakal. Kan? Tapi bila kita tanya tentang soalan, itu benda-benda yang kita kena faham dekat sini. Dalam bahasa Arab, dia ada untuk yang berakal dan yang tak berakal. Dia ada yang lelaki dan perempuan. Ini benda-benda ni lah kita kena perhatikan. Domir pula, ada lelaki dan perempuan digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Okey. Lelaki dia panggil huwa. Perempuan dia panggil hiya. So dekat sini dia akan bagi tahu kepada kita tentang orang dululah. Ini biasa kita sebutlah orang. Nama-nama orang kita kata dia lah. Okay, nanti itu pelajaran yang ketiga. Poin yang ketiga yang kita akan pelajari. Poin yang keempat, kita akan belajar al-alam mu'annas. Al-alamul mu'annasu la yunawwanu. La yunawwanu. Iaitu nama untuk perempuan tidak bertanwin. Nama untuk perempuan tidak bertanwin. Ini pelajaran yang keempat. Betul? Poin yang keempat. Poin pelajaran yang keempat. Dalam pelajaran yang keempat. Poin dia ada 4 poin. Yang kelima apa dia? Ada tentang maza. Kan? Apakah itu? Apakah itu? Okey? Okey. Tanda maza adalah okey. Soalun
li ghairil aqil. Li ghairil aqil. Ya, bagi yang tak berakal. So, madza. Kita tanya, apakah itu? Okey. So, kita tanya dia, bagi yang tak berakal, kita akan guna madza. Baik. Terus kepada soalan. Kita dah baca dah pada minggu lepas. Muka surat 21. Ya, muka surat 21. Tentang kita ambil balik, pelajaran balik apa yang kita dah pelajari sebelum ini. Muka surat 21 tu. Ya. Okey. Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu al-maktabi, as-sariru ala sariri. Jadi dekat sini kita tengok nombor 1 tu, pelajaran nombor 1 tu diberitahu kepada kita tentang haraf jar, iaitu fi, ala. Kan? Yang mana selepas dia tu, macam kita sebut tadi, selepas dia mesti ada apa? Mesti isim. Isim. Okey. Isim tu mesti berbaris bawah. Okey. Apa yang dia kata nak baris bawah? Huruf terakhir lah. Huruf terakhir. Huruf terakhir tu kalau kita belajar tu dia panggil sebagai nahu lah. Ilmu nahu. Ilmu nahu ni dia nak menentukan baris tu. Baris terakhir tu. Ya. Itu ilmu nahu. Ya, baik. Itu pelajaran itu. So kita untuk buat masa ni, selepas haraf jar, isim tu mesti selain daripada baris bawah, buat masa ini. Buat masa ini, kita akan pastikan dia mesti ada alif lam. Ya, dia mesti ada alif lam. Buat masa ni. Nanti ada pelajaran-pelajaran seterusnya lah. So, sebab pengajian ni, sebab tu dia ada, buku ni ada 4 jilid. Kenapa? Dia ada pelajaran yang bertahap. Ya, bertahap. Baik. So, kita dah tanya dah sebelum ni. Dan kita tengok dekat sini. Bila ditanya, kita guna aina tu. Ya. So, aina tu adalah tentang pertanyaan. Kita sebut dia soal anil makan. Soalun anil makan. Iaitu pertanyaan tentang tempat. Ya. Aina Muhammad. Ya. Aina. So, di mana Muhammad? Kita bukan tanya man Muhammad. Man huwa. Kita aina Muhammad. So, bila kita nak rujuk kepada Muhammad, kita nak cerita pasal Muhammad, kita gantikan nama diri Muhammad kepada huwa. Okey, jawapan dia kita akan jawab. Kita tak jawab Muhammad fil ghurfah. Kita akan jawab huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfati. Okey, kalau kita tanya perempuan pula. Wa aina Aminatu. Okey, dekat sini kita tengok. Aina Muhammadun. Muhammadun ada tanwin. Ada tanwin. Yasirun ada tanwin. Aminatu tak ada tanwin. Ini yang kita pelajari seterusnya ialah apa dia? Al-alamu al-mu'annatsu la yunawwanu. Kata nama untuk perempuan, ya. Kata nama lah, nama dia betul lah, nama orang lah, ya. Bukan gelaran, ya, bukan gelaran atau penamaan kita katakan. Macam kita kata dia seorang cikgu, kan? Nama dia bukan cikgu. Tapi kita namakan dia cikgu. Okey. So itu bukan nama yang kita maksud. Nama dia lah, nama cikgu tu Fatimah. Contohnya dekat sini Aminah. So Aminah tu bila nama perempuan, Aminah, Fatimah dan sebagainya, ya, tidak boleh ditanwinkan. Okey, tidak ditanwinkan. Baik. So begitu juga dan bila dijawab, kita akan jawab dengan jawapan ganti nama diri dia kepada hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Okey. So baik. Selain daripada nama orang, kan, ganti nama diri tu kita gunakan juga untuk benda. Atau selain itu. Ya. Selain itu. So macam contoh dekat sini ditulis ainal kitabu. Ainal kitabu. Kitab ni bukan, dia inilah apa panggil? Apa ni? Bukan. Dia adalah benda yang tak berakal, kan? Makhluk yang tak berakal. Okey? Ghairul aqil. Ghairul aqil, tidak berakal. Tapi kita nak gantikan nama diri benda tu, kita juga guna sebagai
Ganti nama diri yang macam biasa kita guna ganti nama diri untuk orang juga. Lelaki. Cuma dekat sini kita nak dah beza, dia nak ajar kita, nak bezakan kita tentang dua kata ganti nama diri ni untuk dua benda yang jenis dia dikategorikan sebagai lelaki dan dikategorikan juga sebagai perempuan. Ya, al-kitabu, so dia adalah jenis lelaki. So as-sa'atu adalah jenis perempuan. Jadi kalau untuk lelaki kita jawab dia lah dengan ganti nama diri sebagai huwa juga. Contoh dekat sini, ainul kitabu huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. So wa aina sa'atu, di mana jam? Ya, di mana jam itu? Hiya. So jam itu hiya. Macam mana kita nak dapat kesan? Ya, nak tahu dia perempuan, jenis perempuan, kita ada ta marbutah di akhir perkataan tersebut. As-sa'atu. As-sa'atu. Baik. Dan kita telah habis dah soalan pertama, ajib anil as'ilati al-atiyati. Kita dah habis dah. Okey. Dan kita dah habis juga pelajaran yang kedua, latihan kedua, iqra' waktu ma'adhatil awakhiril kalimat. Ya. Okey. Bawah tu kita dah baca belum? Muka surat 22. Bawah tu. Belum Ustaz, yang bawah tu belum. Belum Okey, baik. Kita mulakanlah. Kita ada siapa ya? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 7 orang. Okey, jawab soalan ada 10. So, seperti manalah biasa. Kan? Kita dah faham dah kaedah-kaedah tu. Okey. Kita dah terangkan juga sebelum ini. Bila kita kata isim berada, kita dah belajar sebelum ni yang nak bagi tahu awal-awal dulu. Kan? Tentang mubtada wal khabar. Ingat tak? Ya, Apa maksud mubtada? Apa maksud al-khabar? mubtada subjek, wal khabar predicate. Okey. Maksud dekat sini lah. Ya, kalau kita nak faham mudah. Bahan cerita. Mubtada itulah bahan cerita. Kan? Khabar tu ialah cerita kepada bahan tersebut. Kan? Kalau kita bercakap, kita mesti bercerita tentang sesuatu. So kita cerita pasal apa? Kan? Okey, contoh kita kata apa ni? Hadza kitabun. So kita bercerita tentang hadza. Kenapa dengan hadza ni? Hadza ni nak bagi tahu tentang kata nama, dia adalah sebagai kata nama nak menunjukkan sesuatu. Dia nak mengatakan bahawa ini kitab. So bila kita cakap itu, yang permulaan tu, isim yang bermula tu, yang permulaan tu, itu dipanggil mubtada. So bila mubtada, ya, antum selekat kat kepala. Ya. Bila sebut dan dalam penyusunan ayat atau kita dah panggil dalam bahasa Arab dia panggil jumlatul mufid, al-jumlatu al-mufidatu. Ya, iaitu perkataan ayat yang boleh jadi orang fahamlah. Ini adalah kitab. Okey, bukan ayat tergantung. Kalau kata kitab ini, dia jadi tergantung. Ini kitab, ini buku. Kita tak kata buku ini. Bila kita kata buku ini, kemudian kita pergi, ya, orang terpinga-pinga. Dia nak cakap apa? Kan? Okey, macam tu boleh faham ni? Boleh. InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, baik. So bila isim, okey, yang kita panggil isim yang kita bentuk lah, macam kita kata apa ni, nama orang ke, nama benda ke, okey, ini semua dia boleh, baris dia boleh berubah-ubah. Okey, baris dia boleh berubah. So kalau dia sebagai isim di awal ayat, okey, dia panggil sebagai mubtada, kan, dan dia mesti dhammah. Dia mesti dhammah. Okey.
So nanti kita akan nampak lagi. Okey, baik. So dekat sini. So antum dah tahu. Okey, kita nak buat contoh satu. Yang nombor satu tu. Okey. Umar, apa ni? Muka surat 22 Umar. Buka muka surat 22 bawah sekali. Okey. Baik. Okey, iqra waktub. Okey, nombor satu tu. So antum tengok dekat sini. Yang pertama tu ada alif lam. Kita confirm lah tu isim. Okey. So sekarang ni kita nak tahulah apa erti talib. Sebelum ni talib apa erti dia? Apa erti talib? Pelajar. Jamak kepada talib? Tulab. Tulab. Jahid. Okey, tulabu. Okey, tulabun. Okey, baik. So at-talibu. So dia at-talib itu adalah isim yang berada di awal ayat. So kita kata itu mubtada. So bila mubtada dia mesti baris depan. So kita baca at-talibu. Okey. So kita dah tahu fi itu adalah haraf jar. So kita kata pelajar itu at-talibu, kita dah faham dah. Oh ada alif lam. Oh tanpa alif lam. Okey. Kalau at-talibu pelajar itu. Kalau talibun kalau talibun dia tak boleh berada di awal. Pula dah. Kalau dia nak berada di awal, dia kena ada dekat kena ada alif lam. Okey, baik. So kita kata at-talibu, pelajar itu fi, ni haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Ya, tajrul isma alladhi ba'daha bil kasrah. Ya, dia akan membariskan isim selepas dia dengan baris bawah. So kita dah tahu dah, lepas haraf jar, isim tu mesti satu, dia mesti isim. Dua, dia mesti baris bawah. Tiga, dia mesti ada alif lam. Okey. Antum tengok dekat situ. At-talibu fi. So baca teruslah. Fil. Kita dah belajar tentang alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Okey. Fil. Kita baca terus. At-talibu fil jami'ati. Apa makna jami'ah? University. Okey. Jami'ah lah university. Baik. So pelajar itu di university. Okey. Bil jami'ah. Okey. So kita baca tu at-talibu, kita tahu kenapa kita baca dia, kita kata at-talibu. Kenapa? Sebab dia ada isim berada di awal ayat. Okey. Berada di awal jumlah. Kalau bahasa Arab panggil jumlah, bahasa Melayu panggil ayat. Kita jangan samakan ayat tu jangan jumlah. Ya. Ayat kalau dalam bahasa Arab bukan ayat macam ni kita faham. Ayat dalam bahasa Arab apa dia? Kalau kita sebut ayat dekat orang Arab akan faham apa? Apa dia? Perkataan ayat. Quran. Ya. Jangan kita nampak hadil ayah kan. Ayat ini kita ingat nak buat ayat, kita bermaksud ayat. Ayat ini. Ya. Rupanya yang sebenarnya yang dia faham, orang Arab akan faham ayat ini, ayat Al-Quran ini. Itu maksudnya. Okey, baik ya. So kita tahu at-talibu. Dhammah fi, ni haraf jar, kita tahu dah. Haraf jar kena ada 3 prinsip. Ingat apa dia prinsip dia? Isim sepanuh. Mesti isim. Kedua, membaris bawah ke isim. huruf terakhir mesti baris bawah. Yang ketiga, Alif lam. Okey, penuhikan itu. So al-jami'ati, fil jami'ati. Baik, faham tu? Mafhum? Baik. Okey.
So begitulah seterusnya untuk semua perkataan ini. Ya. Kita minta yang pertama, sahabat kita syukur sebut, kemudian lepas syukur anda bagi nama lah, Alif. Lepas Alif, Farhan. Lepas Farhan, Suhaimi. Lepas Suhaimi, Raqib. Lepas Raqib, Atam. Lepas Atam, Umar. Ya. So continuous lah. Kan, bersambung lah selepas itu. Ya. Kalau habis, ingat, antum lepas siapa? Macam syukur. Syukur adalah selepas Umar. Umar adalah selepas Atam. Atam adalah selepas Raqib. Abdul Raqib. Abdul Raqib selepas Suhaimi. Okey. Suhaimi selepas Farhan. Farhan selepas Alif. Alif selepas syukur. Okey. So lepas syukur Alif. Lepas Alif Farhan. Lepas Farhan Suhaimi. Lepas Suhaimi Abdul Raqib. Lepas Abdul Raqib Atam. Lepas Atam Umar. Baik. Faham susunan tu? Faham. Faham, Ustaz. Baik. Okey. Iqra awalan fi rukmi tsani. Fi rukmi tsani. Ya. Okey, baca yang nombor 2. Baca dan baca nombor 1. Baca pertama, betulkan sebutan, betulkan baris. Okey, itu yang pertama. Kedua, ya, terjemahkan dia. Okey, 6. Ar-rijalu fil masajidi. Ar-rijalu, Lelaki itu di dalam masjid. ar-rijalu, Lelaki dewasa. ar-rijalu. Siapa boleh bantu? Rijalu jamak. Ha? Rijalu jamak. Rijalu jamak. So ini jamak ke? Macam mana ni? Ar-rajulu. 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 Bukan ar-rijalu. Ar-rajulu fil masajidi. Fil masajid. Di. Masajidi. Ya. Sawab? Sahih? Masjidi. Masjidi. Kenapa masajidi? Entah pergi ke mana ni syukur? Entah makan apa hari ni syukur? Masjidi betul Ustaz. Saya tak tahu lah, saya hari ni jamak Ustaz. Oh boy, nak jamak lah tu. Okey, ulang-ulang Ustaz. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajul fil masjidi. Kalau kita kata ar-rijalu, sedangkan dia kata ar-rajulu, masalah lah. Macam mana kita baca hadis nanti, macam mana baca Quran nanti kan? Kan? Okey. So Allah kata rijal ar-rajulu, kita kata rijal. Allah kata masjid, kita kata masajid. Masalah lah. Betul. Kan? Nanti kita mengatakan terhadap Allah, mengatakan terhadap Rasul satu yang mereka tak katakan. Bahaya ni. Okey? Sebab itulah benda ni semua penting. Okey. Baik. So ar-rajulu ma jam'u rajulun? Ma jam'u rajulin? Rijal. Ma jam'ul masjidin? Masajid. Masajidu. Masajid. Jam'uhu masajidu. So latihkanlah diri kita ya. Okey. Summa man? Kemudian siapa? Saya Ustaz. Baik. Aina tajiru. Huwa fid dukani. Di manakah peniaga itu? Dia di dalam kedai. Di kedai. Di kedai. Dia di kedai. Kan? Dia di kedai. Baik. So aina at-tajiru. Kan? So aina tu tak digunakan. So sepatutnya kalau kita susun balik dia at-tajiru aina. Itu yang betul yang sebenarnya, tapi Arab takkan guna at-tajiru aina. Orang Arab akan gunakan sebab
pertanyaan itu, perkataan pertanyaan itu dia berhak berada di Awal. dia berhak berada di awal. Ya, itu hak Hmm. dia. Ni satu perkara dalam bahasa Arab ni. Kita boleh apakah itu? Kita boleh tanya juga itu apa? Arab tak boleh. Ya. Maksudnya dia punya susun skema dia mesti Sebab itu pertanyaan kita tengok hadapan. bahasa Arab ni tak boleh sembarangan. Sebab itu bukanlah orang cakap kalau macam orang kalau betul-betul memang kuasai bahasa Arab ni bukan orang apa panggil bukan kaling-kaling lah orang kata kan. Anda pun baru belajar perkataan kaling-kaling ni. Bahasa mana kaling-kaling ni? Tahu Ustaz. Dia cakap bukan kaling-kaling ni kan. Macam selalu kita cakap bukan main-main kan. Dia kata kaling-kaling. Kaling lah pula. Banyak lah nampak bahasa Anak kita baru belajar. Apatah lagi bahasa Arab. Ya. Tapi jangan risau. Yang penting dekat sini lah Allah akan beri kita kefahaman sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebab tu Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khaira. Ya. Sesiapa yang Allah nakkan dia kebaikan, yufaqihu fid din. Kan? Dan Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Dan kefahaman agama tu takkan boleh dapat illa bil lughatil arabiyyah, bi fahmil lughah. Ya. Kita tak akan dapat faham agama melainkan dengan faham bahasa Arab. Sebab tu Umar kata apa? Umar suruh kita belajar bahasa Arab. Ya. Sebab dia akan beri kita kefahaman dalam agama dan dia akan memandaikan kita. Ya, akan memandaikan kita. Baik, baik. So, okay. Ma jam'u tajirin? Jam'uhu tujjarun. Ma jam'u dukkanin? Jam'uhu dakakinu. Jahit. So, anak akan latih hantum benda macam itu. Walaupun dalam buku ni tak ajar kita macam tu, anak akan latih hantum. Supaya hantum tahu, ini kita dakakin. Nanti hantum akan jumpa perkataan kenapa hantum kena. Masa bila, kita kata, hadha dakakinu. Hadha dukkanun. Hadha dukkanun. Tapi bila sebut hadhihi dakakinu. Jadi hadhihi pula. Nantilah. Sebab itu kita kena tahu. Sebab tu anak kena bagi tahu antum sekarang. Ya, supaya antum cergas lah. Anak tak nak juga tadi macam kesilapan tadi kan. Ar-rijalu fil masajid. Ni masalah ni. Okey. Hati-hati. Okey, Nam. Summa man? Saya Ustaz. Nam. Al-qalamu ala al-maktabi. Baca terus. Tak mau ala al. Okey. Al-qalamu ala al-maktabi. Pen itu di atas meja. Naam. Ma jam'u qalamin? Aqlamun. Jam'u aqlamun. Ma jam'u maktabin? Jam'u makatibun. Jam'u makatibun. Naam, sahih. Baik. Okey, summa man? Ustaz. Naam. Aina Zainabu? Dia fil ghurfati. Di manakah Zainab? Dia di bilik. Kenapa Zainab tu dia tak ada tanwin? Sebab dia perempuan, Ustaz. Nama perempuan. Bukan sebab dia perempuan. Zainab ni perempuan. Nama perempuan. Okey. Nama perempuan tak boleh bertanwin. Tapi nanti adalah satu. So, peratus dia tu memang banyaknya tak boleh bertanwin. Tapi ada yang menjadi sebab-sebab dia bertanwin. Nanti itu pelajaran lain lah. Kan? Antum, satu Ana beritahu. Banyak orang sibuk dekat ilmu yang berat-berat. Okay, yang sikit aja dibincangkan yang sebenarnya. Kan? Ya. Tapi benda yang besar tu orang tak sibuk. Macam kita katalah
orang sibuk dengan beramal dengan amalan yang bukan tidak pasti daripada Rasulullah SAW, tapi benda yang pasti orang tinggalkan. Ini banyak berlaku dalam kita. Ana rasa ni pemahaman yang sengit. Banyak orang macam itulah. Jadi dekat sini kita kena faham baik-baik. Baik-baik. Majmu' ghurfah. Majmu' ghurfatin. Tak tahu Ustaz. Siapa? Siapa boleh bantu? Dia tak tahu terus. Ana ada bagi ya? Ana ada bagi ya jamak kepada ghurfah? Macam tak ada Ustaz. Macam tak ada Boy, okey. Ana berilah ni ghuraf ghurafun. Jam'uhu ghurafun. Okay. Ghain, ra, alif, fa. Ghain, ra, alif, fa. Cuba tengok kamus. Kan? Ghuraf, ghurfah. Mighfarah. Okey. Itu boleh tengoklah dekat muka surat 263. Ghurfatun, jam'uhu, ghurafun, ghurafatun. Ada dua lah jamak dia. Ambil ghuraf je. Ghurafun. Baik. Kenapa guna hiya? Sebab dia muannas. Sebab dia muannas. Okey, sebab Zainab tu merujuk kepada isim muannas. Baik. Apa fungsi fi? Fi ni apa benda? Perkataan fi ni. Fi ni harf jar. Harf jar. Apa tugas dia? Dia membaris bawahkan isim selepas dia. Okey, ingat. 3 syarat lepas fi apa dia? 3 perkara yang perlu ada kita ingat. Selepas haraf jar apa dia? Mesti isim. Dia alif lam. Lepas tu huruf terakhir dia mesti kasrah Okey, baik. 3. Ingat Okey, Mat. Okey, Sumaman. Ya, Ustaz. Naam. Ainal warafu wa 'alal maktabi. Di mana kertas itu ia di atas meja. Baik, Zaid perkataan aina ni digunakan untuk apa? Pertanyaan tempat. Pertanyaan tentang tempat. Okey. Baik. Majam'ul waraqin. Jam'uhu awraqun. Yang sebenarnya waraqun ni dah jamak dah. Ya. Nah. Waraqun ni dah jamak. Ma mufradul waraqin? waraqatun. Waraqatun. Mufraduhu waraqatun. Okey, al-waraqu jama'. Waraqun jam' mufrad jama' li waraqatun. So kalau ada ta marbutah itu sehelai. Sehelai kertas. Tapi Ustaz, saya ambil note awraqun ni apa Ustaz? Ke salah ambil? Awraqun pun salah satu jamak. Dia ada 2 jamak. Oh, iya ke? Jamak dia ada 2. Waraqun ataupun awraqun. Okey, baik. Kita ada kamus kan? Kita tengok sekejap. Kita tengok perkataan waraqatun. So Ana selalu akan ajak kita tengok kepada kembali kalau kita ni kembali kepada sumber dia lah. Okey. So sumber kita dalam belajar bahasa Arab buat masa ni, sumber kita setakat ni inilah. Lepas tu buka surat 467 kan. So antum akan jumpa warqul kitab kan? Okey. So dia ada 2 tu lah. Dia ada bekerja. Dia sebenarnya dah jatuh tu kalau buku kita tu
Yang sebenarnya wara'a saleh ke atas tu. Okey. Dia terjatuh tu. Jatuh. Yang sebenarnya okey. Waraqun, daun-daun pohon lah. Kan? Okey. Okey. Yang sebenarnya di kertas lah yang sebenarnya. Okey. Sebenarnya kertas. Okey. Yes, Ustaz. So dekat situ dia ada, antum akan tengok beberapa jenis jamak. Waraqun. Dia tulis waraqun jama'ah. Auraqun. Waraqun. Yang sebenarnya anda rasa buku ni pun salah ni. Setawana lah. Kamus kita ni silap. Dia sepatutnya mufrad dia lah waraqatun. Waraqatun. Baik. Seterusnya. Man? Ana Ustaz. Naam, Adam. Iqra. Ainal mudarrisu Hmm. huwa fil fasli. Naam, terjemah tu. Di mana guru lelaki itu dia di dalam fasli. Saya tengok kamu ni fasal kitab Ustaz. Fasli ni kitab. Tu terus tengok kamus tu masalah juga kan. Ma makna fasl? Luar Siapa? Ustaz. Luar. Luar ke? Al-faslu kelas. Oh. Bilik darjah. Bilik darjah. Dia di dalam bilik darjah Ustaz. Di dalam bilik darjah. Naam. Ya. Okey. Al-faslu bilik darjah. Okey. Bilik darjah. So, ma jam'u mudarrisin? Jam'uhu mudarrisuna. Naam. Mudarrisuna. Okey. Kenapa dia guna huwa? Sebab muzakkar Ustaz. Muzakkar. Siapa yang muzakkar dekat situ? Guru itu Ustaz. Guru Mudarris. tu. Okey, jaid. Bagus. Okey. Kalau kita buka kata sahabat kita di fasl. Ana cari perkataan al-fasl. Fasl khitab kan. Yaumul fasl, fusul. Fasal kitab penceraian keputusan bagi muslim. Ni tengok ni fasal kitab. Okey. Fusulun. So betul juga ni yang sebenarnya kan. Okey. Tapi orang gunakan al-fasl tu sebagai bilik darjah lah. Okey. So kita kena carilah, nanti kita ada kena kamus. Nanti bila antum dah kuasai bahasa Arab, antum bukalah kamus Arab. Antum akan jumpa dia al-fasl tu adalah bilik darjah. Baik. Seterusnya Man. Okey, nama Iqra. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Naam, terjemah tu. Di mana Yasir? Dia di toilet. Dia di toilet. Amboi, cakap orang putih. Air. Tandas. Okey. Tandas kan? Okey. Apa beza? Okey. Apa panggil bilik air? Hammam. 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 So bilik mandi bilik mandi. Hammam. Okey. Tandas tempat kita buang air besar, buang air kecil tu kita panggil mirhab. Okey. Okey. Ni bezalah. Okey. Tapi kalau kita tengok orang tanya, kebanyakan orang lah hana tengok ainal hammam kan, dekat mana? Dia ingat hammam tu sekadar diumumkan kepada tandas, bukan ya. Nanti kita akan belajarlah mandi tu dia panggil istihmam itu di antara perkara lah ya. Nanti kita akan cek kita akan belajar juga tu pelajaran tu akan datang. Okey, baik. Okey. Kenapa enta baca yasirun? Kenapa enta baca yasirun?
Sebab dia nama isim apa tu, nama orang. Nama orang lelaki. Nama orang lelaki. Okey. Nama orang lelaki. Asalnya dia mesti ada tanwin lah. Nanti kita akan belajar lah kenapa dia hilang, kenapa dia itu, kenapa dia ini. Itu pelajaran seterusnya lah. So kita kuasai yang ada dulu. Okey. Al-mirhad. Mana mirhad tadi? Tandas. Tandas. Okey. Baik. Seterusnya. Nombor 9. Nah. Iqra. Syamsu wal qamaru fis sama'i. Terjemah. Matahari itu dan bulan itu di langit. Matahari dan bulan di langit. Ya. Okey. Matahari dan bulan di langit. Baik. So nanti kita akan okey. Okey, tak apalah. Sebab nak kata manjamu sama'i. Manjamu sama'in. Kalau kita nak ada banyak matahari tak boleh kan? Untuk kita. Tapi yang sebenarnya kalau kita belajar lagi, sains adalah matahari lain. Begitu, kalau tak silap Ana lah. Ada matahari lain. Begitu juga dengan bulan. Bulan ni dikatakan sebagai salah satu bintang juga. Kan? Daripada sudut sains lah. Tapi kita pasal bahasa lah. Kan? Bahasa. Okey. Apa jamak kepada sama? Siapa tahu? Samawatu. As-samawatu. Samawatu. Kan? Kan Allah kata huwallazi khalaqas samawati wal ard. Kan? Ustaz minta ni sekejap Ustaz, ada gangguan tak sekejap? Apa tu? Ada orang mabuk ada depan rumah tu. Oh. Sekejap Ustaz Okey. Okey. Sama. Okey. Jamak adalah as-samawat. Okey. Naam. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'. So semua man? Saya Ustaz. Naam, iqra. Man fil fasli. Man fil fasli. Siapa di bilik darjah? Macam kita katalah siapa di dalam kelas kan. Kelas pun dalam bahasa Melayu dah boleh guna pakai kan. Okey. So banyak kelas panggil fusul. Fusulun. Jamak lah tu. Okey, siapa di dalam kelas. So kita dah boleh buat ayat sebenarnya banyak dah ni. So antum dah boleh susun perkataan tu untuk buat ayat. Okey, baik. Yang pelajaran seterusnya. Tengok situ dia ajar kita tentang nama lelaki dan nama perempuan. So nama untuk muzakkar, nama untuk lelaki, jenis lelaki, nama orang lelaki, dan juga nama untuk muannas. So nama untuk orang perempuan. Di situ kita akan nampak nama orang lelaki semuanya berakhir dengan tanwin. Tapi untuk nama perempuan tidak bertanwin. Itu yang kita sebut tadi, pelajaran kita sebut tadi apa dia? Al-alamu al-muannatsu la yunawwanu. Okey. Kata nama untuk orang perempuan, untuk nama perempuan jenis muannas ni tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Okey. So kita akan jumpalah. So beza. Okey, kita tengok beza. Selalunya nama orang lelaki mesti bertanwin. Okey, ni dalam bahasa Arab ya. Nama orang perempuan selalunya tidak bertanwin. Tapi bukannya semesti ia kekal selamanya begitu. Nanti kita akan bila pelajaran akan datang, kita akan belajarlah dipanggil mamnu'un minas saraf. Dan sebagainya kita akan belajar. Tapi benda tu sedikit sangatlah. So mostly dekat bahasa Arab,
Nama orang lelaki ni semua bertanwin. So anda tak payah sebutlah, antum boleh baca itu Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kan tak payah sebut, itu semua nama orang tu. Okey. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. So mostly nama orang perempuan ni ta dekat belakang lah. Tidak semestinya ta dekat belakang, ta marbuta dekat belakang tu erti nama perempuan. Macam kita sebut Usamah, Usamatu, Usamah. Kan? Macam juga Hamzah. Semua ada ta marbuta dekat belakang. Tapi insya-Allah yang ini ambil ni dulu. Baik. Ada soalan tentang pelajaran ni? Nama lelaki dan nama perempuan. Bertanwin dan tidak bertanwin. Semua orang faham yang ini? Faham nak. Okey, Faham, baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, seterusnya. Iqra' waktu ma'am dhabti awakhiril kalimat. Okey. Kali ni dia tak bagi kita kena sebut tanpa dia tak ada tulis baris pun. Okey. So, tadi berhenti kat siapa tadi? Last kali Alif Ya. Okey. Lepas tu setiap satu orang ambil satu nama. Lepas tu bertukarlah. Baca dengan hujung baris dia ya. Okey. Bermula dengan Farhan. Silakan. Hamidun. Summa. Bukan nama Lenta. dia- Siapa lepas Lenta siapa? Oh, okey. Song satu. Zainabu. Naam. Aminatu. Naam. Ammar. Apa Lenta pula? Lepas Umar kan? Ammar tu. Atam pun belum sebut lagi. Oh, Atam dah masuk kan? Atam belum masuk. Oh, Apa tadi anak? Saya yang ketiga. kata dia orang mabuk ni. Anak Okey. sama. Okey, Umar. Sa'idun. Sa'idun. Naam. Summa. Syukur. Ba'da Umar. Man ba'da Umar. Assalamualaikum. Sorry. Okey. Tak apa. Sekejap Atam. Syukur. Syukur. Fatimatu. Naam. Summa. Maryamu. Maryamu. Naam. Summa. Aliyun. Aliyun. Naam. Summa. Khalidun. Naam. Khalidun. Summa. Abbasun. Abbas. Naam. Summa. Atam. Aisyatu. Aisyatu. Bukan Aisyatu. 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 Summa. Muhammadun. Naam. Summa. Safiyatu. Summa. Khadijatu. Naam. Okey. Kita boleh tengok dekat situ, pelajaran kat situ dia akan bagi kita perkataan-perkataan tanpa baris dah. Kan? Tadi pun sebelum ni pun kita tengok dah banyak dah pelajaran yang kita nampak dekat sini dia tak bagi kita baris. Tapi nampak tak? Bila kita tak ada baris, kita dah baca ar-rijalu fil masajidi. Itu masalah. Okey? Tak sepatutnya berlaku tu. Tak sepatutnya berlaku. Okey? So berikan kembalikan antum punya pemerhatian semula kepada pelajaran. Tengok balik. Okey? Okey. Ustaz. Yep, naam. Tanya pendapat Ustaz lah. Biasanya Ana akan tanda baris tau dekat buku Ana. Adakah lebih baik tanda ataupun tanpa tanda? Sebab kalau kita tanda, kita akan baca ikut. Ana nasihat Enta jangan tanda sebab kecuali perkataan tu memang jauh sebab benda ni perkataan yang awal ni pada buku 1 ni jangan antum tanda. Buku 1 ni, buku 2 pun jangan tanda. Tapi buku 3 antum nak tanda nanti tak apa sebab dia memang perkataan dah banyak dah. Kan? So dan perkataan dalam Syekh Dr. Abdul Rahim ni, Abdul Rahim ni dia akan mengulang-ulang perkataan tu. Perkataan tu akan diulang-ulang supaya kita ingat. Kan? Macam masjid,
macam rojul, macam qalam, macam maktab. Dia akan ulang. So ana nasihat antum tidak, kan? Tidak bariskan dia, ya. Kecuali macam nak tentukan masjid ke, misjad ke, itu tak ada masalah. Kan? Tapi benda tu perlu biasalah yang sebenarnya. Kalau anda rasa anda lebih apa orang cakap, nasihatkan jangan tanda lah. Kan, jangan tanda, biarkan dia kosong. Okey? Biarkan dia kosong tu lebih baiklah. Tapi antum conteng buku tu tak ada masalah. Ya, untuk letak maklumat apa semua, ambil info, kan? Atau pelajaran-pelajaran tak ada masalah. Ya. So baik. Okey, selain daripada kita sebut tadi nama perempuan tidak bertanwin dan nama lelaki bertanwin, ya. Dan kita kena faham juga, tahu juga nama untuk orang ni tidak boleh beralif lam. Kalau antum dengar ada alif lam pada awal-awal tu ke, kan? Itu yang sebenarnya ada sesuatu yang lain yang kita akan pelajari lah. Selalunya itu adalah nama sandaran sahaja. Kan? Al-Muhammadi, kan, dan sebagainya. Okey. Tapi nama dia bukan tu. Okey. Macam Al-Walid, kan? Khalid Al-Walid. Kan? Okey. Macam begitulah nama apa-apa pun lah. Kalau antum tengok ada al kat belakang tu, itu bukanlah. Itu bukan nama dia yang sebenar. Okey. So alhamdulillah. Masya Allah. Banyak dah ni kita dapat ni. So lepas ni, antum boleh tak kita habiskan ni? Ambil masa sikit boleh lagi? Ambil 15 minit. Boleh Ustaz. Okay. Boleh Ustaz, boleh. Okey, cantik lah. Ana kalau antum boleh, Ana rasa lega. Kita nak baca nombor muka surat 24 ni. Ana nak yang sebenarnya nak kejar kan. Nak kejarkan je. Okey. So dekat sini ditambah kita ni pelajaran yang seterusnya lah tentang perkataan min dan juga ila. Kedua ni adalah haraf jar juga. Okey, ditambah kita dua lagi. Min dengan ila. Tadi fi dengan ala. Kali ini dia ajar kita min dengan ila. Fungsi dia sama macam kita sebutkan tadi, ya. Dia adalah haraf jar, lepas dia mesti isim. Isim tu huruf terakhir mesti baris bawah. Dia mesti selepas isim tu mesti mempunyai diletakkan alif lam. Baik. So baca seorang satu, bermula dengan siapa terakhir tadi? Siapa yang terakhir? Saya tadi. Last. Alif ya? Ya. Okey, naam. Farhan, mula baca Farhan, lepas tu seorang satu baca. Al-baitu. Bukan. Bawah ada itu dah habis dah tu. Oh, okey. Yang ba ni kan Ustaz? Naam. Al-mudarisu. Al-mudarrisu. Ni nampak ini semua. Dia dah sebut dah ni berulang kan. Tadi kita tengok muka surat 23. Ainal mudarrisu. Kan? Mudarrisu. Nah, nombor 3 tu yang soalan nombor 7. Ainal mudarrisu. Kalau antum tengok dia akan berulang-ulang. Muka surat 20. Kan? Al-mudarrisu. Al-baitu ad-diku al-mudarrisu. Dia letak tanda ra tu baris bawah. Ra tu tasydid. Okey. Nampak tak? Antum kalau tengok, nanti antum akan tahu, dia dah sebut dah tu. So kita kena powerkan kita punya biasakan. Dia yang sebenarnya nak ajar kita latihkan, biasakan je. Sebab bahasa ni memang kebiasaan. Okey, teruskan. Al-mudarrisu. Guru itu min aina anta. Dari mana awak anta? Muhammad. Anta ke awak? Min aina awak ke min aina anta? Min aina anta. Dari mana awak? Ana minal yabani. Ana minal yabani.
Ana minal Muhammad. Ana minal yabani. 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 Baik. Yabani. Okey, untuk makluman antum, ya. Bila kita kata, dia kata al-mudarrisu, okey, cikgu itu. So maksudnya cikgu tu nak cakap, cikgu tu yang berkata lah, kan? Ya, ya. Lepas tu okey. So kita kata guru. Macam itulah cikgu. Guru, okey. Kemudian Okey. Muhammad. Okey, Muhammad. macam itulah. Muhammadun Baik. ana minal yaban. Naam. Summa man? Ya, Ustaz. Al-mudarrisu wa min aina Ammarun dan awak dari mana Ammar? Muhammad. Huwa minas sayni. Minas sayni. Dah ada baris pun jadi sayni ni. Sini. Minas Sini. Ada baris kan? Entah ada buku tak? Wa minas sini. Salah baca. Oh. Muhammad dia dari China. Okey, Umar. Kalau entah letak baris pun, kalau dia dah letak baris pun orang baca soy ni, entah bayangkan macam mana. Entah faham tak maksud? Entah faham tak maksud Nana? Faham. Okey, so latih. Dia pun sebenarnya sebab benda ni perkataan kita ucap selalu. Hal anta minas sin, kita tanya hal anta minas sin, kan? Okey. Nah, mana minas sin? Kita boleh cakap macam tu. So as-sin, kita takkan cakap as-sin. Apa lagi sebut as-sin, tak ada lagi hal sebut. As-sin atau as-sin je, kan? Okey, baik. Huwa minas sin. Baik. Wa min aina, so dekat sini dari mana? Daripada mana Ammar? Okey. So kalau kita susun perkataan tu, kita tanya dia kan macam tadi Farhan baca min aina anta? Engkau dari mana? Kan? Okey, dari mana ni ialah min asluka. Aina asluka. Aina asluka. Asal engkau tu dari mana? Bukan engkau datang dari mana. Engkau baru datang dari mana. Kalau engkau datang dari mana, kita tak kata min aina anta. Kita akan kata min aina jikta. Itu lain. Engkau tadi datang daripada, engkau datang dari mana? Satu tempat ke satu tempat. Tapi kalau kita tanya min aina anta, ya. So itu menunjukkan kita bertanya tentang tempat asal dia. Boleh faham? Okey. Ini beza tentang aina anta. Aina. Kalau kita kata min aina, bukan sekarang itu je. Jikta. Engkau datang dari mana? Itu beza. So min aina anta dengan min aina jikta, dua benda yang beza. Nanti insyaAllah akan datang kita belajarlah dalam bab-bab tu. Okey, seterusnya. Al-mudarrisu wa min aina Hamidun wa minal Hindi. Dan dari mana Hamid? Dia dari Hindi. Ana tadi baru terjemah. Entah juga dari mana Hamid? Hamid dari mana? Okey, Hamid dari mana? Antum cakap ni dialog ni biar seolah-olah kita berdialog. Jangan ajar kita bercakap, baca tu macam kita membaca. Kan? Wa min aina Hamid? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Cakap macam itulah, ya. Kita nak belajar bercakap ni sebenarnya ni. Okey, teruskan. Semua? Atam. Ana Ustaz. Naam. Aina Abbasun. Semula Ustaz. Al-mudarrisu aina Abbasun. Abbasu dari mana? Abbasun. Tanwin Ustaz. Tanwin. Abbasun. Di mana Abbas? Muhammadun kharaja. Dia telah keluar. Naam, kharaja, dia telah keluar. Okey, baik. Kita akan belajar nanti ya. Pelajaran tentang perkataan fi'il. Okey.
tentang fi'il. Okey. Okey. Fi'il madhi. Okey, teruskan. Ana Ustaz. Naam. Al-mudarrisu aina zahaba. Dia pergi mana? Muhammadun zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke pengetua. Okey, baik. Nanti kita akan belajar perkataan zahaba ni pergi ke zahaba ila ni atau dakhala ila, dakhala ala. So dia bila ada nanti kita akan belajar tentang perkataan. Buat masa ni kita ambil je lah dia pergi ke bentuk. Yang sebenarnya ialah dia bertemu. Perkataan zahaba ila ni. Zahaba ilal mudir. Memang asal kata zahaba ila ni dia pergi apa ni. Tapi dia bila dia merujuk arti dia pergi ke. Tapi bila dia merujuk kepada misal kata ana katakan orang tanya dekat ana aina tazhab, mana kau nak pergi kan. Jadi kita kata uridun an azhaba ila, kalau kita kata tempat, tempatlah. Tapi kalau kita zahaba ila Muhammad, so artinya saya nak pergi jumpa Muhammad. Ya, nanti kita akan belajar tu. Itu yang sebenarnya uslub-uslub bahasa dalam ni. Okey, teruskan. Mudir mana mudir? Pengetua. Pengetua. Tapi kalau kita dalam satu sudut, mudir ni kita juga kata dia sebagai dalam syarikat kita guna dia sebagai mudir. Perkataan mudir juga kita gunakan dia sebagai pengurus, manager. Ya. Dalam sekolah dia jadi mudir, itulah pengetua. Dalam syarikat dia jadi manager, pengurus. Manager ke ketua CEO kan? Bukan CEO. Bukan CEO ah. Bukan CEO. Manager. Manager, pengurus. Tapi kalau kita kata ketua pengurusan, kan? Raisul mudir lah, kan? Ketua pengurus. Kepala kepada mudir. Rais. Okey. Tapi dia ada nama khusus lah CEO ni. InsyaAllah. Okey. 6. Sumaman. Syukur. Mana Ustaz? Al-mudarrisu wa aina dhahaba Ali? Muhammad dhahaba ila Aliyun. Wa aina dhahaba Ali? Muhammad dhahaba ila al-mirhad. Di mana Ali pergi mana? Muhammad jawab dia telah pergi ke tandas. Dia telah pergi ke tandas al-mirhad. So dari gambar tu mirhad Hindi, al-Yaban. Okey. Baiklah insya-Allah. So akan datang ana akan selitkan sedikit tentang perkataan-perkataan kharaja zahaba ni lah. Dia bagi kita pelajaran ini, pelajaran baru ni. Kan? Ni baru first time kita tengok. Tapi yang sebenarnya kita dah belajar lah sebelum-sebelum ni. Kan? Tapi tak apalah, ana perlu ketengahkan sebab dia ketengahkan. Ya, pengarang kita ni ketengahkan, ana kena ketengahkan kepada antum. Okey, insya-Allah mungkin cukup sekadar itu dulu. Insya-Allah semoga memberi manfaat. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan jumpa minggu depan. Kalau boleh lah ana tanya ke antum. Ana tambah masa. Kita tambah masa kelas. 15 minit sampai 10.45 boleh tak? Boleh Ustaz. InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tak, ana nak tanya betul. Kalau ada sesiapa yang tak boleh cakap. Ada tak? Boleh Ustaz. Tak ada Dan insya-Allah kita akan insya-Allah lah minggu depan kita akan start sampai 10.45 lah. Kita try nak cuba yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Okeylah, mungkin cukup sekali itu insya-Allah untuk majlis tasbih farah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Jazakumullah.